Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 1 Januari bersama saya Fazidah Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Jekyll Shah Alam hangus. Juga tapir sesat masuk hotel. Jekyll rugi lebih 100 juta ringgit selepas bangunan lot kedai 3 tingkat Wisma Jekyll dekat Seksyen 7 Shah Alam hangus terbakar dalam satu kejadian awal pagi tadi. Pengarah urusan kumpulannya, Datuk Seri Muhammad Farus Muhammad Jekyll berkata kerugian tersebut sebelum mengambil kira kain dan pakaian hangus. Menurut Datuk Seri Muhammad Farus, bangunan terbakar berkenaan bernilai sekitar 100 juta ringgit yang membabitkan 9 rumah kedai dan 5 rumah kedai 5 tingkat. Kebakaran dipercayai bermula di tingkat 1 iaitu bahagian pakaian lelaki. Namun punca sebenar kebakaran masih belum diketahui. Beliau hanya mengetahui kejadian ini selepas adik menghubunginya pada pagi tadi. Namun mereka sekeluarga redha dengan tragedi dan menganggapnya sebagai ujian yang perlu ditempuhi. Katanya cawangan Shah Alam mampu memberi keuntungan kira-kira 300 juta ringgit setahun kepada syarikat hampir setiap tahun. Mereka akan cuba menyewa kedai lain secepat mungkin memandangkan Ramadan tidak lama lagi. Bomba Selangor akan menggerakkan unit anjing pengesan K9 esok bagi menjalankan kerja-kerja forensik bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian kebakaran di Wisma Jekyll Seksyen 7. Pengarahnya, Datuk Nur Azam Khamis berkata, setakat ini punca sebenar kejadian masih belum diketahui dan hikmat 2 ekor anjing pengesan khas akan digunakan untuk mengenal pasti punca kebakaran. K9 akan mengesan jika adanya perbuatan khianat, bahan yang mempercepat perebakan api dan sebagainya untuk memastikan punca sebenar kebakaran. Laporan penuh mengenai siasatan kebakaran akan diperoleh dalam tempoh sebulan dan secara keseluruhan gedung tekstil itu terbakar 100%. Petugas perhilitan dibantu anggota bomba dan penyelamat mengambil masa lebih 5 jam untuk menangkap seekor tapir betina yang tersesat dan berkeliaran di sebuah hotel dekat Bandar Hili, Melaka. Kehadiran haiwan itu mencetuskan suasana panik apabila dikesan berada di tingkat 5 hotel terbabit kira-kira jam 9 pagi. Bomba menerima panggilan kecemasan pada pukul 9.04 pagi sebelum 8 anggota bergegas ke lokasi kejadian dan menghubungi perhilitan. Haiwan berkenaan ketika itu sedikit agresif, pengunjung diminta tidak meletakkan kereta di kawasan itu. Perhilitan juga terpaksa membius 3 kali sebelum ia rebah. Selain ada sebuah kereta pengunjung yang mengalami kerosakan akibat disondol. Haiwan itu dipercayai datang dari sempadan negeri di kawasan Asahan Jasin. Ia akan diletakkan di Zoo Melaka sebelum dihantar ke Pusat Menyelamat Hidupan Liar Kebangsaan di Sungai Perak. Polis sedang menyiasat beberapa rakaman video tular memaparkan perselisihan faham antara sekumpulan penarik kereta dengan seorang ahli perniagaan yang didakwa memiliki pistol. Ketua Polis Tawau, Asisten Komisioner Jasmin Hussein berkata kejadian berlaku 2.30 petang semalam dan kedua-dua pihak sudah tampil membuat laporan. Siasatan awal yang dijalankan mendapati berlaku pertengkaran dan salah faham antara penarik kereta dan seorang lelaki berhubung isu ingin menarik kereta. Hasil semakan mendapati individu terbabit adalah seorang ahli perniagaan yang mempunyai lesen untuk menggunakan senjata api. Terdahulu tular beberapa rakaman video antara sekumpulan individu dipercayai penarik kereta bersama seorang lelaki bertengkar berhubung isu menarik kereta. Turut dipaparkan laporan polis seorang penarik kereta terbabit yang mendedahkan pemilik kenderaan jenis Mazda S2.0A yang dipandu oleh seorang wanita Cina dipercayai ahli keluarga ahli perniagaan berkenaan sudah tertunggak selama beberapa bulan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menafikan wujud cara mendapatkan lesen memandu yang sah tanpa melalui ujian memandu. Ia berikutan banyak aduan yang diterima berkenaan tawaran perkhidmatan seperti itu menerusi iklan di media sosial. Ketua Pengarah JPJ, Datuk Zailani Hashim berkata iklan itu dipercayai didalangi sindiket dan ianya palsu.
Sindiket dikatakan menawarkan lesen tanpa perlu mengikuti kelas memandu atau ujian oleh JPJ. Justeru pihaknya berharap masyarakat lebih peka dan tidak terpedaya dengan tawaran tidak masuk akal seperti itu. Tambahnya, pihak JPJ sudah bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM bagi mengenal pasti alamat URL sindiket berkenaan. Ini antara contoh iklan-iklan yang mereka siarkan melalui online dengan menggunakan nombor-nombor tertentu. Jadi saya harap pihak media cuba sebar luas jikalau ternampak mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab begini menyebar luas iklan-iklan yang semestinya tidak betul dalam berbentuk niat tak baik, scamkan orang, tipu orang dengan mengatakan nak dapat lesen memandu tak perlu pergi sekolah memandu, tak perlu test, tak perlu apa. Beliau berkata demikian dalam op ambang tahun baru di Plaza Tol Gombak malam tadi. Dalam operasi berkenaan, JPJ telah menyita serta-merta sejumlah 61 buah kenderaan selepas didapati melakukan pelbagai kesalahan jalan raya. Isu kekurangan bekalan telur di pasaran tempatan dijangka selesai selewat-lewatnya 6 bulan lagi. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Fuzia Saleh berkata kekurangan bekalan telur di pasaran adalah fenomena sementara. Tambah Fuzia, antara keputusan segera dibuat kerajaan adalah membenarkan import telur bagi menstabilkan semula bekalan di negara ini. Menurutnya, purata penggunaan telur satu hari di Malaysia adalah sebanyak 32 juta biji. Ia termasuk penggunaan dari pengusaha yang membuat kuih dan sebagainya. Jadi apa yang tak cukup sekarang ini, dalam 14% tak cukup, kita import dan ianya fenomena sementara. Sementara kita dapatkan bekalan broiler chicken ataupun ayam telur ni dan sehingga kita dapat stabilize balik kita punya production. Mungkin mengambil masa dalam 6 bulan. Ya, lepas tu insya-Allah kita akan stabilize balik. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan kedai kek Bake with Wawa di Kuantan. 6 Disember lalu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu dilaporkan berkata kerajaan bersetuju mengimport bekalan telur ayam dari beberapa sumber luar sebagai pelan jangka pendek untuk menampung keperluan bekalan dalam negara. Katanya kerajaan akan memastikan telur ayam yang diterima selamat daripada penyakit dan menepati piawaian yang ditetapkan. Selain protokol serta tata cara ditetapkan kerajaan perlu dipatuhi tanpa kompromi. Pertumbuhan ekonomi global dijangka berkembang lebih perlahan tahun ini, namun impaknya kepada negara adalah minima. Menurut pengarah program MBA Putra Business School PBS, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, Malaysia masih mencatatkan nilai ekspor yang masih tinggi, terutama membabitkan sektor barangan elektrikal dan elektrik selain didorong harga minyak dan gas yang dijangka tinggi ekoran krisis perang Ukraine dan Rusia. Selain itu, katanya, tindakan Indonesia yang mahu mengawal ekspor minyak sawitnya juga memungkinkan Malaysia memperolehi hasil tambahan dari minyak sawit. Profesor Madya Dr. Ahmad Razman berkata, sekiranya ada sektor yang terjejas, namun impaknya adalah minima selagi negara tidak dilanda krisis kesihatan yang baru yang akan menyebabkan krisis ekonomi baru tercetus. Melihat senario ekonomi pada tahun 2023, walaupun Bank Dunia dan juga International Monetary Fund ataupun IMF meramalkan bahawa pertumbuhan ekonomi global akan lebih perlahan berbanding 2022, kedua-dua badan dunia ini juga melihat negara-negara di rantau Asia Pasifik, termasuklah Malaysia, akan mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari purata pertumbuhan ekonomi global. Malaysia sebagai contoh dijangka akan mencatat pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% pada tahun ini. Walaupun lebih rendah dari tahun 2022, namun sekurang-kurangnya ada ruang untuk ekonomi Malaysia berkembang dan memastikan Malaysia terus kekal berdaya saing. Beliau melihat langkah dan persediaan yang boleh diambil oleh kerajaan adalah melalui pembentangan bajet 2023 pada Februari depan yang perlu memastikan isu kos sara hidup ditangani sebaiknya dalam masa sama memperkasa ekonomi negara dan juga kelangsungan perniagaan terutama PKS
bagi memastikan matlamat RMK ke-12 dapat dicapai sekaligus memenuhi hasrat wawasan kemakmuran bersama 2030. Profesor Madya Dr. Ahmad Razman dalam pada itu turut mengingatkan rakyat agar menguruskan perbelanjaan secara berhemah serta fokus kepada keperluan bagi menghadapi jangkaan ekonomi meleset pada tahun ini selain mengelakkan diri mengambil hutang baru. Selain itu katanya, kebolehan seseorang juga dapat dipertingkatkan dengan mengubah sikap atau menambah kemahiran dan pengetahuan agar mampu mendapat pekerjaan yang boleh menjanjikan gaji yang kompetitif. Selepas ini, had salah ejaan dirampas di nilai 3. Terbaik daripada perkara yang melalaikan di ambang tahun baru. Itu tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar kepada umat Islam, terutama kepada anak muda. Golongan muda, anak-anak muda untuk mencari cara alternatif bagaimana nak membina syahsiah dalaman yang kukuh dengan kita bermunajat kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT. Semoga dengan cara yang sedemikian, generasi muda yang kita nak bina di negara kita yang tercinta ini akan dibina atas asas akidah yang kukuh. Beliau ditemui dalam Majlis Munajat Ambang Tahun Baru 2023 di Masjid Putra yang disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Ribuan umat Islam menghadiri majlis berkenaan. Majlis dimulakan dengan solat maghrib berjemaah diikuti solat hajat dan bacaan Yasin serta doa selamat yang dipimpin oleh Imam Besar Masjid Putra Putrajaya. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan JAINS mengesan kesalahan pada perhiasan had ayat Al-Quran yang dijual secara meluas oleh peniaga di sekitar Pusat Perniagaan Nilai 3. Ketua Pegawai Penguatkuasa Agama Nik Azlan Nikman berkata pemeriksaan mengejut telah dijalankan di beberapa premis yang menjual perhiasan had ayat Al-Quran. Operasi bersepadu dijalankan dengan kerjasama pihak penguatkuasa Kementerian Dalam Negeri KDN dan Majlis Bandaraya Seremban MBS. Terdapat kesalahan penulisan pada teks ayat Al-Quran tersebut merangkumi kesilapan tajwid, huruf dan ayat yang boleh membawa pengajaran atau makna berbeza. Ia menyalahi konsep Al-Quran yang sifar kecacatan atau kesilapan. Walaupun kecil, ia boleh membawa makna yang besar. Sebelum dijual, peniaga perhiasan mengandungi ayat suci Al-Quran perlu mendapat kelulusan percetakan daripada KDN. Siasatan mendapati peniaga tidak peka dan mengambil jalan mudah menjual perhiasan ayat Al-Quran yang salah serta melanggar Seksyen 14 Akta Percetakan Teks Al-Quran 1986. Ni Azlan memberitahu pihaknya telah menjalankan rusikan sejak 27 Disember lalu susulan penemuan longgokan perhiasan ayat Al-Quran oleh pihak tidak bertanggungjawab yang dibuang di tepi jalan di kawasan perindustrian Arab Malaysia Nilai. Sementara itu, Timbalan Pengarah Jabatan Undang-Undang dan Penguatkuasa MBS, Saiful Saadun berkata, sebuah premis menjual perhiasan ayat Al-Quran telah diarahkan tutup kerana beroperasi tanpa lesen sejak 4 bulan lalu. Pemilik kedai ini mempunyai banyak rangkaian tetapi masih belum membuat permohonan lesen bagi premis. Semua barang yang dianggarkan bernilai RM20,000 telah disita sebagai bukti dan hanya dilepaskan apabila permohonan lesen dibuat. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen Undang-Undang Kecil 3 Pelesenan Trade dan Perindustrian 1996. Murtada Dakwah Center Madat bakal melahirkan pemanah mewakili negara di pentas sukan tempatan dan antarabangsa. Pengarah urusannya Muhammad Yaakob Yusra Muhammad Yusof berkata, Akademi Memanah Madat menjadikan Imam As-Suyuti dan Imam Ash-Shafi yang hebat dalam memanah sebagai ikon mereka. Menurut beliau, bukan setakat bijak mengarang 17 kitab khas, malah lebih dari 7 hadis diterjemahkan oleh Imam As-Suyuti berkaitan memanah dan berkuda serta Imam Ash-Shafi'i yang memiliki ketajaman akal fikiran. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan hadiah kepada peserta pertandingan memanah terbuka Madat yang dianjurkan di Sungai Petani. Lebih 500 peserta menyertai pertandingan ini yang dianjurkan sempena Madat Sunnah Fest. Menerusi pertandingan terbuka memanah Madat, 10 peserta terbaik akan dipilih menerima beasiswa sepenuhnya untuk belajar di dalam Ma'had Integrasi Madat.
pemilihan 10 pelajar yang akan masuk ke dalam Ma'had Integrasi Madat untuk kita jadikan mereka sebagai akademi yang boleh melahirkan, insyaAllah lagi 2 tahun 3 tahun mereka boleh ke SUKMA, ke Commonwealth dengan digarap daripada muda ni 12 ke 13 tahun insyaAllah. Dan kita dah ada beberapa pemenang yang mereka akan masuk secara fully sponsor ke Ma'had Integrasi Madat, dan kita akan jaga mereka orang yang boleh menghafal Quran, dalam masa yang sama adalah juga atlet pemanah negara insyaAllah. Madat mengalu-alukan persatuan ataupun pertubuhan yang ingin menggunakan lapang sasar Madat yang mengikut standard iaitu lebih 170 meter. Akademik Memanah Madat terbuka kepada semua lapisan umur dan terbuka kepada sesiapa sahaja. Mereka yang ingin memanah hanya dikenakan bayaran RM1 sahaja. Akademik Memanah Madat itu sebahagian projek Murtada Dakwah Center yang turut menjadikan masjid 24 jam selain Ma'had Integrasi, stadium e-sport, rumah warga emas serta pengurusan jenazah semua secara percuma. Orang ramai yang ingin bersama menghulurkan sumbangan boleh berbuat demikian menerusi akaun tertera atau hubungi talian hotline 014 6019 090 atau 9494 atau layari www.madatcenter.com. Peranan masjid sebagai pusat rekreasi dan sukan terus relevan untuk diperhatikan sebagaimana Rasulullah SAW yang turut mengimarahkan masjid sebagai latihan jihad. Fungsinya juga tidak terhad untuk umat Islam menunaikan ibadah semata-mata, namun ia sesuai dijadikan instrumen dakwah untuk golongan bukan Islam. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Zatil Husna Zahrulai. Masjid Putra Putrajaya selain menjadi lokasi ikonik di pusat pentadbiran kerajaan, ia turut menjadi tumpuan pelancong dalam dan luar negara kerana reka bentuknya yang gah serta unik selain terletak bersebelahan Tasik Putrajaya. Sempena Karnival Munajat Ambang Tahun Baharu 2023, Masjid Putra memberi tumpuan kepada demonstrasi seni mempertahankan diri seperti silat dan taekwondo selaras dengan tuntutan Islam agar menjaga kesihatan jasmani yang juga amanah kepada manusia. Menurut mantan Imam Masjid Putra merangkap jurulatih taekwondo Luqman Muhammad Husni, inisiatif seumpama ini perlu dijadikan peluang keemasan untuk menarik bukan Islam yang secara tidak langsung mempromosi keindahan agama suci itu yang tidak terbatas kepada ibadah semata-mata. Ambil sama-sama bahagian dan sebenarnya kita nak perpaduan. Masjid ini bukan maknanya tempat yang eksklusif untuk orang Islam saja, tapi maknanya kita buka juga untuk rakan-rakan kita yang non-Muslim, yang kita ajak sama-sama supaya kita hidup dalam suasana yang harmoni, aman damai. Ia juga wajar dijadikan wasilah atau penghubung silaturahim hasil daripada aktiviti yang lebih bermanfaat. Sangat-sangat sesuai dan bertepatan dengan fungsi masjid itu sebagai tempat bermasyarakat, tempat pertemuan yang boleh menghubungkan silaturahim. Diorang juga sangat meraihkan sebab taekwondo terkenal bukan hanya di Korea, Jepun tapi juga di Malaysia juga. Ada juga yang sangat kagum dengan kita punya aktiviti. Jadi ini juga boleh menjadikan satu perkembangan silaturahim. Sementara itu, saya berpeluang untuk menemu ramah beberapa pelancong luar negara yang melawati Masjid Putra Putrajaya. Rata-rata mereka sangat teruja dengan keindahan seni bina masjid dan kagum melihat tempat suci itu dijadikan pusat rekreasi dan riadah. It's a bit surprise for us to see a taekwondo here in mosque. So, but it's I think good so people can gather here. It's cool that they've got a taekwondo and so many young children and people are looking at it and. Bagi seni mempertahankan diri taekwondo, ujian kenaikan tali pinggang hitam diadakan setiap tahun di masjid ini dan pengunjung disajikan dengan demonstrasi memukau seperti teknik memecahkan papan dan batu bata. Masjid merupakan sebuah pusat komuniti yang dinamik. Ia bukan sekadar tempat untuk melakukan ibadah khusus sahaja seperti solat dan mengaji. Bahkan, ia sewajarnya dijadikan salah satu instrumen dakwah untuk membuka mata masyarakat bukan Islam tentang agama yang syumul dan menyeliputi seluruh aspek kehidupan termasuklah sukan dan beriadah. Laporan Zatil Husna Zahrulail untuk Berita Al-Hijrah.
Kepincangan fakta, perubahan data dan sejarah tamadun tanah air perlu diperbetulkan dan dikaji supaya maklumat yang sahih dapat disampaikan kepada generasi akan datang. Menurut pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Solehah Yaakob, ketika ini kandungan fakta sejarah tamadun dalam buku sekolah dan universiti dilihat sangat minima dan kurang tepat. Jadi kita berhak memberitahu benda yang betul, maklumat yang betul supaya bangsa Melayu terutamanya rasa ada jati diri yang kuat. Rasa jati diri dan sayang kepada keturunan asal-usul bumi kita ini. Ya, kalau kita lihat keadaan sekarang ini amat menyedihkan. Tidak tahu nak bergantung kat mana, macam mana ni? Sampai daripada bila kita bermula, mereka tidak tahu. Jadi dengan kita bongkarkan info-info yang begini, maksud terutama perjumpaan dengan Sungai Batu itu 788 akan memberi satu naratif baru yang kuat tau, yang akan mengubah pemikiran masyarakat kita, terutama bangsa Melayu. Selain itu, beliau berkata sehingga kini pelbagai peninggalan dan khazanah bersejarah telah ditemui sejak usaha ekskavasi dijalankan beberapa penyelidik pada 2009. Namun usaha itu memerlukan dana dan peruntukan lebih besar. Beliau ditemui selepas program Bual Bicara buku Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun sempena penganjuran Arabic Festival Abdul Hamid Abu Sulaiman Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Profesor Dr. Solehah turut menerbitkan buku yang mengulas tentang proses revolusi bahasa yang berlaku di tanah Arab yang bermula daripada zaman Nabi Adam AS sehingga Nabi Muhammad SAW. Maghribi larang pelancong Cina masuk. Kemasukan pengembara yang datang dari China tanpa mengira kewarganegaraan berkuat kuasa 3 Januari ini. Ketetapan baharu itu dibuat bagi mengekang gelombang penularan baharu COVID-19 di negara itu. Keputusan itu turut mengambil kira peningkatan kes COVID-19 di China di mana ketika ini negara tembok besar itu melonggarkan langkah pencegahan pandemik termasuk membuka semula sempadannya bermula 8 Januari depan. Terdahulu beberapa negara turut mengambil langkah berjaga-jaga, antaranya Kanada yang menetapkan bahawa semua pengembara udara dari lokasi itu perlu memberikan bukti keputusan ujian COVID-19 negatif sebelum menaiki pesawat. Malah ujian saringan itu mesti diambil tidak lebih daripada 2 hari sebelum berlepas. Bermula semalam, Sepanyol turut melaksanakan ujian COVID-19 terhadap pengembara dari China yang mempunyai simptom demam selain rutin memeriksa suhu badan. Sebelum ini, Amerika Syarikat, United Kingdom, Jepun, Itali dan Sepanyol turut menguatkuasakan keperluan perjalanan baru untuk mereka yang datang dari China termasuk keputusan ujian negatif COVID-19. China sebelum ini mengenakan sekatan pergerakan terhadap rakyatnya selama 3 tahun sejak virus itu mula dikesan di Wuhan pada 2019. Ia menimbulkan kemarahan rakyatnya kerana ia menjejaskan ekonomi serta hilang punca pendapatan. Beberapa orang dikuatiri terbunuh susulan letupan di pintu masuk lapangan terbang tentera di Kabul, Afghanistan. Motif kejadian masih belum jelas, bahkan tiada pihak yang mengaku bertanggungjawab setakat ini. Letupan yang turut mengejutkan penduduk tempatan itu berlaku sebelum pukul 8 pagi waktu tempatan. Susulan insiden terbabit, kawasan dan beberapa jalan telah ditutup. Pihak berkuasa Taliban sebelum ini mendakwa telah meningkatkan keselamatan sejak berkuasa pada Ogos 2021, namun rentetan pengeboman masih lagi berlaku. Bulan lalu, sekurang-kurangnya 3 warga Cina maut manakala beberapa lagi cedera selepas diserang oleh militan Daesh yang bertindak menyerbu sebuah hotel yang popular dalam kalangan warga Cina di Kabul. Rakyat Palestin mengalu-alukan undian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB meminta Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ memberi pendapat mengenai kesan undang-undang pendudukan Israel di wilayah Palestin. Undian sempena Perhimpunan Agung PBB UNGA disifatkan sebagai satu kemenangan dalam usaha menzahirkan rumusan 2 negara di wilayah bergolak itu. ICJ yang berpangkalan di The Hague dan turut dikenali sebagai Mahkamah Dunia adalah mahkamah tertinggi PBB yang menangani pertikaian antara negara. Keputusannya adalah mengikat
walaupun ICJ tidak mempunyai kuasa untuk menguatkuasakannya. Permintaan melalui proses pengundian yang dilakukan semalam itu memberikan cabaran kepada Perdana Menteri baru Israel Benjamin Netanyahu yang memegang jawatan Khamis lalu sebagai Ketua Kerajaan Gabungan Berhaluan Kanan. Kemarin Kerajaan Gabungan Baru Israel diketuai Netanyahu yang juga pemimpin paling lama berkhidmat di negara itu mengangkat sumpah pada Majlis Perasmian di Parlimen Israel atau Knesset. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa berita Al-Hijrah turut berada di pelbagai platform media-media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Kita saksikan pertunjukan bunga api yang menerangi bangunan tertinggi dunia Burj Khalifa bagi mengalukan kedatangan tahun baru. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum dan selamat malam.